Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih datang kelas cikgu. Buat masa ni ada 5 orang. Ada Faris, ada Bodam, ada Syawal. Syawal ke? Bukan, ada Zahran. Ada Nishan dengan Yus. 5 orang. Yang lain tu cikgu tak pastilah yang mana ke mana dia orang pergi. Cuma sekarang ni apa yang cikgu buat? Kalaulah kamu tak boleh masuk kelas online, okey, so cikgu akan sentiasa record apa yang cikgu ajar pada hari tersebut dan cikgu akan share dengan kamu melalui YouTube, dan kamu buka YouTube tu, kamu dengar yang record yang cikgu buat tu, kemudian pada ruangan komen kamu tulis nama. So sebelum pukul 5 cikgu akan buka balik yang ada nama dalam YouTube cikgu tu, cikgu kira hadir offline. Sebab cikgu kena hantar report sama ada pelajar hadir online ataupun pelajar hadir offline. So kalau kamu tak datang kelas cikgu online pun, tapi kalau kamu belajar secara offline dengan video cikgu, cikgu kira kamu hadir juga pada hari itu, cuma cikgu letak anda kategori offline. Okey, so mudah untuk kamu. Tak adalah cikgu pun duk tercari-cari manalah anak murid cikgu tak masuk kelas ni. Kalau kamu tak masuk kelas pun tak apa, cikgu akan on seorang-seorang. Tapi yang terbaik, kalau kamu masuk kelas, kamu boleh berkomunikasi dengan cikgu. Boleh? Boleh, Yus? Okey, Yus. Okey, dah ada buku nota semua? Alright, okey, kita mula masuk bab yang ketiga. Sebelum tu, cikgu nak maklumkan bahawa insyaAllah kalau buka sekolah nanti, bulan 8 kita akan dapat tajuk untuk mulakan fasa 1 kerja khusus. Kalaulah sekolah buka. Kalau sekolah tak buka pun, kalau dia bagi tajuk, mungkin kita kena buat kerja khusus secara online, bukan secara bersemuka. Dan juga ingat PBS yang cikgu bagi tu, yang 2 topik tu, 2 bab, bab 1, bab 2, jangan lupa buat. Sebab sampai masa kalau cikgu minta kamu hantar, kamu kena hantar. Sebab markah PBS pun cikgu kena hantar. Sebab tu jangan tunggu last minute. Yang mana tak dapat soalan tu, yang tak hadir itu, tolong PM cikgu. Okey, kita start masuk kepada topik yang ketiga. Topik ni yang amat besar. Okey, berbeza dengan topik 1 dengan topik 2, bab 1, bab 2. Itu agak mudah, agak simple. Okey, bab 3 ni memang banyak. Okey, banyak soalan boleh keluar dalam bab 3. Nanti bab 4 lagi banyak. Sebab tu bab 3 ni kalau kamu tak attend kelas cikgu, mungkin kamu akan sukar sikit untuk faham. Okey, bab 3 adalah sumber tenaga. Okey. Okay. Apa maksud sumber tenaga? Definisi tenaga. Secara logiknya, asasnya kita memerlukan tenaga untuk melakukan kerja. Kalau kamu tak ada tenaga, kamu tak boleh melakukan kerja. So, definisi tenaga, dalam sains pun cikgu rasa kamu dah ada belajar tentang tenaga, iaitu keupayaan membuat kerja atau lebih mudah dikatakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu kerja atau proses. Contoh tenaga kamu dengan tenaga cikgu, tenaga kita berbeza. Sebab kamu muda, tenaga kamu banyak, tapi cikgu dah nak mencapai usia tua ni, tenaga cikgu dah makin berkurangan. So, lagi banyak tenaga yang kamu ada, so lagi banyak kerja yang kamu boleh lakukan. Okey, kenapa kita perlukan tenaga? Ada 2 benda yang kita perlukan tenaga. Yang pertama, benda hidup. Kita ni benda hidup, tumbuhan benda hidup, binatang benda hidup. Okey, tujuan dia membolehkan kehidupan menjalankan proses kehidupan seperti bernafas, bergerak, tumbesaran dan berinteraksi. Kalau tanpa tenaga, bernafas tu insya-Allah juga rasa tak ada tenaga pun kita boleh bernafas. Okey, tapi untuk bergerak, untuk membesar, kamu memerlukan tenaga. Kemudian tenaga yang kedua untuk benda yang bukan hidup. Sebab kita ada banyak jenis tenaga, bukan tenaga untuk kita bergerak je. Tenaga untuk bukan hidup. Definisi dia menyebabkan berlakunya aktiviti seperti pergerakan, tempat, lantunan, pemanasan dan pencairan sesuatu bahan. Aktiviti peralatan dan mesin. Contoh tenaga-tenaga lepas ni kita akan belajar macam tenaga kinetik, tenaga mekanikal, tenaga haba,
Okay, benda-benda tu semua untuk benda bukan hidup. Kalau benda hidup, kita perlukan tenaga, kebiasaannya adalah untuk melakukan kerja ataupun untuk bergerak. Itu maksud definisi tenaga. Dalam buku nota nanti kamu tulis tarikh hari ini, paling kurang slide yang cikgu tayangkan ni, inilah nota kamu. Kamu ringkaskan seringkas yang mungkin, sebab macam cikgu sebut dalam kelas, nota yang kamu buat bukan untuk cikgu, tapi untuk kamu. Dan kita takkan ulang balik apa yang kita belajar masa PDPR, sebab sekarang ni dah masuk bulan 5. Cikgu takut tak sempat habis silibus untuk hujung tahun. Okey, itu definisi bagi tenaga. Okey, ni yang kedua, tadi sebut tenaga diperlukan untuk menggerakkan, memindahkan. Ini untuk tenaga bukan hidup. Okey. Kemudian bentuk-bentuk tenaga. Satu benda yang kamu kena faham, ataupun kamu dah belajar dalam sains, cikgu rasa. Okey, tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Kita tak boleh cipta tenaga, kita tak boleh musnahkan tenaga. Cuma hanya kita boleh tukarkan tenaga daripada satu jenis tenaga kepada tenaga yang lain. Contohnya, katakan tenaga kinetik. Okey, benda yang bergeser. Tenaga kinetik, contohnya katakan kamu tapak tangan kamu, okay, kamu gosok, ini tenaga kinetik ni. Okay. Tenaga kinetik ni dia akan berubah menjadi tenaga apa? Dia akan berubah jadi tenaga apa? Bila pula kamu gosok jadi tenaga elektrik? Flow elektrik tak? Tak. Haba. Maksudnya tenaga kinetik ditukar kepada tenaga haba. Contoh. Maksudnya tenaga dia tak boleh musnah. Kita tak boleh cipta. Tenaga tu memang dah ada dah semula jadi. Cuma yang kita boleh buat, kita tukarkan dia. So, ada 2, 4, 6, 8, 9 jenis tenaga. Yang pertama, tenaga keupayaan. Kita ada tenaga elektrik, tenaga nuklear, tenaga mekanikal, tenaga cahaya, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga bunyi dan tenaga haba. Ini 9 jenis bentuk tenaga. Okey. Sebelum tu, cikgu patah balik yang tadi. Apa perbezaan antara tenaga mekanikal dengan kinetik? Sebab kadang biasaan pelajar ni dia keliru. Contoh, apa tenaga mekanikal? Bagi contoh. Okey, ya. Mesin. Okey, kalau mesin tenaga mekanikal. Contohnya macam kenderaan kan? Kenderaan tenaga mekanikal. Habis tenaga kinetik macam mana? Beca. Beca tenaga kinetik. Berlari pandai. Berlari tenaga kinetik. Okey, apa beza dia? Yus kata berlari. Beca tidak. Beca tenaga mekanikal. Berlari tenaga kinetik. Tak mana akan nampak perbezaan dia? Maksud dia pergerakan tu macam berlari. Kamu tak memerlukan perantaraan. Betul? Kamu berlari pakai gear tak? Kamu berlari pakai tali tak? Tidak. Betul? So maksud dia kinetik ni, dia bergerak tanpa ada perantaraan. Contoh macam gerak tangan ni kan. Kau nampak gerak tangan. Ini pergerakan kinetik lah ni. Bukan mekanikal. Tapi kalau mouse ni, yang pada bahagian atas ni ada roller ni. Okay? Ini tenaga mekanikal sebab dia ada gear. Dia ada perantaraan dia. Itu beza dia. Sebab kadang-kadang pelajar dia keliru tau. Kadang tenaga kinetik dan mekanik bagi dia sama je. Sebenarnya berbeza. Mekanik dia ada perantaraan. Contoh perantarannya adalah gear. Tali dan tali sawat. Itu contoh-contoh dia punya perantaraan. Sistem tuas. Sistem hidraulik. Itu semua contoh-contoh tenaga mekanikal. Okey, kemudian tenaga keupayaan. Pernah dengar tak? Dalam bahasa Inggeris, sebab kamu belajar, kamu budak DLP betul? Potential energy. Pernah dengar tak? Pernah. Apa benda potential energy tu? Kata budak DLP. Apa masuk? Tenaga keupayaan tu apa? Belajar dalam sains tak? Pernah tak? Okey, kamu nampak tak? Mana ni? Ni telefon cikgu Okey. Kamu nampak cikgu tak?
Tak nampak? Nampak okey. Kamu nampak cikgu pegang pen ni? Okey. Ada dua keadaan Satu pen ni cikgu letak ni. Satu lagi pen juga hantar. Pensel juga angkat. Yang macam marker tu cikgu letak ke bawah. Yang mana tenaga keupayaan dia tinggi? Pensel. Sebab dia jatuh. Bukan. Tapi betul lah tu. Pensel tenaga keupayaan dia. Okey. Ya? Dekat gambar cikgu tu. Tak nampak? Gambar yang cikgu ada dua kan? Yang satu lagi tu. Cikgu ada dua. Yang satu lagi. Tak. Nampak? Kamu salah pilih kot. Tak nampak? Okey. Kalau tak nampak, tak apalah. Maksud dia, tenaga keupayaan ini, formula dia adalah mgh. Okey. Cikgu tukar kepada slide ni. Tunjuk pada kamu. Sekejap, cikgu. Sebab cikgu kamu belajar dalam sains. Tenaga keupayaan. Okey, dia mana ke pensel cikgu. Sekejap. Okey. Pen, dia formula dia M D H. M ni apa? M apa? Dalam bahasa Inggeris. M apa dalam bahasa Inggeris? Apa? Apa? Mass. Pandai. Mass ni bahasa Melayu apa? Jisim. Jangan berat. Berat adalah weight. Okay. Berat weight. Bukan mass. Mass jisim. Jisim unit dia apa? Entah. Apa? Kilogram. Pandai. Mass kilogram. Kita satu lagi yang biasa kita sebut berat kan? Itu weight. Weight adalah berat. Berat unit dia adalah ni apa? N. N ni apa? Newton. Cuma kita biasa kita tersilap. Kita cakap berat kamu berapa? 60 kilo. Salah. Itu bukan berat. Itu jisim. Sebab berat kita di bumi dengan di bulan sama tak? Tak. Dekat bulan berapa berat kita? Kosong. Kosong. Mana ada kurang-kurang? Tak ada. Dekat bulan kita tak ada berat. Sebab yang kedua, ini adalah gravity. Standard dalam calculation, kamu akan diberi 10 meter per second square. Ini standard. Tapi kalau sebenarnya 9.81. Okay, ni gravity. So yang H ni apa? H ni apa? Halim. H ni apa? Height. Pandai. Height ni apa? Tinggi. Itu maksud dia, kalau sesuatu benda tu berada di tempat yang tinggi, maka tenaga keupayaan dia adalah tinggi. Itu maksud dia. Tapi katakan kalau macam cikgu tunjuk tadi kan, cikgu tunjuk tadi, ini meja cikgu. Okay. Cikgu letak pen cikgu dekat sini, ini pen. Okay. Dengan satu lagi pen cikgu dekat sini, ini pen nombor 2. Okay. Ini nombor 1, ini nombor 2. Tenaga keupayaan pen nombor 2 lebih tinggi. Yang ini berapa nilai keupayaan dia? Kosong. Sebab tidak ada apa? Tidak ada ketinggian. Faham? Okey, itu maksud dia tenaga keupayaan. Faham? Okey. Kemudian contoh kat sini senang sebenarnya. Apa lagi tenaga yang tak tahu? Tenaga keupayaan, tenaga elektrik. Tahu? Tak tahu saja, kelepuk sekali korang ni. Tenaga elektrik tahu tak? Okey. Apa tenaga elektrik tu? Yelah. Okey, yelah. Apa yang kamu tahu tentang elektrik? Yang kamu tahu tentang elektrik, sebut je. Apa yang kamu tahu? Okay. Dalam elektrik tak ada tenaga. Memanglah tenaga elektrik, tapi orang tak sebut dia mengalirkan tenaga. Tak ada. Elektrik tak mengalirkan tenaga. Okey, dalam elektrik yang penting, bila sebut je bab elektrik, ada 3 komponen yang penting. Ini. 3 komponen yang penting. Yang asas dia inilah 3. W ni apa? Value.
Bukan Word. Bukan. Kamu macam tak pernah belajar sains tu masa form 3 tu. Baiklah tak ambil fizik. Tak ambil ni. Kalau ambil fizik, confirm dapat 8 je lah kamu. Dapat E je lah. V ni apa? V adalah voltan. Unit. Salah. Okay. Kamu kata volt. Unit bagi volt. Okay, cuba dengar kot. Unit bagi volt, voltan adalah volt. Kamu tak sama. Use Faris tak sama. Okay. Kamu use Zah Faris betul? Kalau cikgu panggil kamu use Faris, sama tak? Tak sama. Kamu nak apply apa-apa, cikgu nama saya salah cikgu. Sama juga. Voltan dengan watt. Watt adalah unit dia. Voltan adalah kuantiti elektrik. Tak sama. Jangan bantai semua watt. Watt unit dia. Macam kilogram. Itu unit. Kuantiti bagi kilogram apa? Mass. Itu maksud dia. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, I. Ikan. I apa? Dalam bahasa Inggeris. Sebab kamu belajar di LP kan? Kononnya lah. Apa I apa? Itik. Kamu jangan sebut unit. Kamu sebut unit. Ampere dekat sini. Unit. Ampere. M. Betul. Tapi jangan nak tahu kuantiti dia. Voltan apa bawah dia. M adalah unit dia. I adalah itik. Apa? Memang teruk lah. Nasib baiklah kau tak ambil subjek sains. Kalau ambil dia subjek sains, tongging lah korang. Dia adalah bahasa Inggeris dipanggil. Cikgu campur-campur. Nanti kamu bengong jadinya. Yang atas voltan, bawah current. Jadi bengong nanti. Bukan. Bahasa Melayu. Cuba bahasa Melayu Bahasa Inggeris current. Bahasa Melayu arus. Arus elektrik. I itu arus elektrik. Bahasa Inggeris dipanggil current. Okay. R adalah resistance, rintangan. Itu pandai pula. Unit dia? Entah cikgu. Unit dia apa? Unit dia apa? Unit apa? Unit rintangan. Tak tahu cikgu. Sebab tu saya ambil ST. Unit dia adalah ohm. Okey? Lepas ni kamu akan banyak jumpa benda-benda ni dalam topik ini. Voltan, arus, rintangan. Tapi dalam AK dia taklah sebanyak. Tapi kalau kamu lepas SPM, kamu berminat ambil kejuruteraan elektrik. Sebab cikgu degree dalam kejuruteraan elektrik. Benda-benda ni memang jadi mainan. Orang cakap dalam kursus yang cikgu ambil. Benda ni memang mainan cikgu. Sebab dalam elektrik, 3 benda ni yang paling asas yang selalu disebut-sebut. Yang amat penting sebab dia basic. Okay, macam cikgu Mala. Cikgu Mala adalah cikgu. Memanglah JKT abang. Oi. Dia ambil bidang apa? Kamu tanya Cikgu Mala bidang apa? Cikgu Alim dia kata dia ambil degree dalam elektrik. Tu Cikgu Mala apa? Cikgu Mala, dia kelebihan Cikgu Mala adalah di dalam bidang pembinaan. Okey? Cikgu Mala dia ambil civil engineering. Itu Cikgu Mala. Okey? Sebab cuma Cikgu Mala beza dengan Cikgu Mala ambil bidang kejuruteraan awam. Dia ada kurungan pendidikan. Sebab dia belajar untuk mengajar, bukan untuk kerja di sektor pembinaan. Tapi beza dengan cikgu bidang elektrik, bukan pendidikan. Cikgu memang pure engineering. Memang sebab macam cikgu sebut dulu, dalam hati ni tak pernah ada niat pun nak jadi cikgu. Sebab tu kenapa cikgu ambil pure. So beza. Belajar dia pun jauh berbeza. Yang ambil pure engineering, dia jauh lebih susah berbanding dengan yang ambil kejuruteraan dalam kurungan dia ada pendidikan. Satu lagi cikgu yang hebat, cikgu IT yang hebat, cikgu Azim. Cikgu Azim pun sama, dia bidang IT yang pure IT, bukan pendidikan. Cikgu IT tu banyak. Kita ada cikgu Azim, cikgu Amir, kita ada cikgu Taufik pun IT. Cikgu Ku pun IT tau sebenarnya. Tapi dia orang semua IT dalam bidang
pendidikan. Sebab tu Cikgu Azim bab komputer dia lebih hebat sebab dia memang IT. Okey, seterusnya yang ketiga, tenaga nuklear. Biasa dengar betul? Betul. Tenaga nuklear ni kalau sebenarnya bom nuklear dia kecil je. Yang kamu nampak roket tu yang sebesar-besar roket tu kan. Kan ada yang dia orang bawa bom nuklear tu kan. Bom nuklear tu bukan sebesar roket tu tau. Bom nuklear tu kecil je. Masuk letak sikit dekat ujung atau kat dalam roket tu. Yang besar tu roket nak bawa dia pergi. Sebab tu kalau teknologi di Malaysia tak ada jana kuasa nuklear. Kalau ada, dia lebih mudah sebab tenaga nuklear dia kecil tapi dia boleh bagi kesan yang amat besar. Contohlah katakan kalau ada teknologi kereta pakai tenaga nuklear kan. Letak sikit je tenaga nuklear, kereta kamu boleh bergerak tanpa minyak selama setahun. Contohnya. Sebab punya powernya tenaga nuklear. Sebab tu sekarang ni US memang tak bagi orang lain ada tenaga nuklear. Sebab kalau semua ada tenaga nuklear, kau tembak aku tembak engkau, siapa yang mati? Habis dua-dua mati. Betul? Sebab tu US pandai, Israel pandai, dia tak nak bagi orang lain ada, biar dia orang je ada. Okay, itu tenaga nuklear. Kita akan belajar tentang jana kuasa nuklear nanti. Okay, mekanikal dah dengar? Tenaga cahaya. Tahu kan? Ya. Yeah. Dia tak tahulah senjata nuklear dia orang sebab dia orang tak cerita. Okay? Tapi Russia, negara-negara besar seperti Russia, okay, Perancis, dia orang semua ada sebenarnya. Ada. Cuma risiko menyimpan tenaga nuklear apa dia? Kalau berlakunya kebocoran. Okay. Bila berlakunya kebocoran, berlakunya radiasi, okay, sebab radioaktif dia akan menyebabkan satu, kalau yang terlalu kritikal, kita akan matilah. Maksud dia akan melecur, dia akan terbakar kalau kuantiti radioaktif tu terlalu tinggi. Tapi kalau sedikit, kita akan ada dapat kesan sampingan. Sebab tu tiba-tiba anak yang lahir keluar 2 kepala, anak ni 3 jari, 4 jari, dia banyak kesan sampingan tau, kesan-kesan lain. Sebab nuklear ni dia macam zarah tau, macam udara. Kita tak boleh nak tapis dia. Kalau berlakunya kebocoran, memang kita tak boleh buat apa sebab dia kat udara. Sekarang ni macam COVID kan. COVID ni memang berada-rada di udara tau. Cuma kita tak nampak dia, nak tapis tak boleh. Kalau boleh tapis COVID, kita tapis COVID je. Kan? Habis masalah. Lepas tu risikonya tenaga nuklear kalau berlakunya kebocoran. Contoh macam tu ada gempa bumi dekat Jepun kan. Jana kuasa nuklear dia bocor. So memang dia akan cuba sedaya upaya nak tutup cepat. Jangan bagi dia cepat merebak. Tapi yang merebak tu memang kesan dia bukan hari tu, tapi 10 tahun akan datang akan dapat kesan pada genetik kita. Itu tenaga nuklear. Sebab tu banyak kelebihan nuklear dan banyak keburukan. Kelebihan dia nuklear kamu pakai sikit dia boleh tahan lama. Sebab tenaga nuklear ni macam proses pembakaran jugalah. Pernah tengok karbid tak? Tahu karbid? Pernah main meriam tak? Mercun tu belerang. Dalam mercun tu belerang. Pengapi belerang. Pakai moyang bulah tu pakai karbid. Kan? Okey. Bila kamu campak dalam air, nampak dia punya ngelegak kan? Dan kamu letak dalam meriam sikit je. Bukannya sebesar penumbuk kamu letak karbid tu. Letak sikit tapi tengok letupan dia. Kuat betul. Sama juga macam nuklear. Nuklear tu sikit je tapi kesan dia amat kuat. Cuma bahaya dia kalau berlakunya kebocoran, itu je masalah dia. Okey. Kemudian kita pergi pada tenaga cahaya. Ni biasalah kan. Kalau Allah tarik matahari, habislah kita. Tapi sebelum berlakunya kiamat, kita akan bergelap selama berapa lama? 40 hari. 40 hari tu kabus. Berapa hari ke? Kita tak ingatlah. Kita akan bergelap 3 hari ke berapa hari? Kita akan bergelap tau. Maksudnya matahari tak ada. Bila munculnya matahari, dia muncul kat mana? Sekarang matahari muncul daripada mana? Timur. Barat ke timur? Entah, cikgu tak ingat. Tapi bila dah tak ada matahari, dia muncul keluar daripada barat. So, itu dah hampir-hampir tandanya nak kiamat. Okey, tenaga kimia. Dekat mana kamu jumpa? Contoh paling mudah. Tenaga kimia. Dekat mana kamu jumpa? Baja. Tenaga ni benda bergerak. Baja bukan tenaga. Baja bukan tenaga
Baja tu bahan kimia, bukan tenaga kimia. Apa benda yang kamu boleh dapat? Daripada mana yang dapat tenaga kimia? Dekat mana kamu biasa jumpa tenaga kimia? Dekat mana? Dekat mana? Biasa kamu pakai benda ni tau. Kamu akan pegang benda ni selalu. Jangan sebut handphone. Dekat mana bahagian handphone ni ada tenaga kimia? Dekat bahagian mana? Dekat mana? Dalam pen. Dia tak ada. Tenaga ni benda yang menggerakkan. Kalau pen mana boleh bergerak? Dekat handphone kamu betul. Dekat mana bahagian yang ada tenaga kimia? Dekat mana? Dekat bateri. Sayang, oi. Okay, paling mudah bateri kita tu dalam tu ada tenaga kimia. Okay, sebab tu kalau kita nak lupuskan bateri, kita tak boleh buang bateri macam tu sahaja. Kalau ikut alam sekitar, kalau kita buang bateri, campak dalam tanah, bila bateri itu terlerai, mereput, dalam bateri ada bahan kimia, ada tenaga kimia. So, dia akan menyebabkan pencemaran tanah dan menyebabkan juga pencemaran air. Sebab tu bateri tak boleh buang. Kita kena lupuskan ikut prosedur yang telah ditetapkan. Faham? Daripada bateri telefon, bateri kereta, apa saja nama bateri, dalam dia ada tenaga kimia. Faham? Pergi pada yang seterusnya, tenaga kinetik. Cikgu dah cerita tadi. Contohnya penampar. Penampar tu tenaga kinetik. Okey. Merotan tu tenaga kinetik. Sebab dia tak ada perantaraan. Kalau ada pakai gear, pakai mesin, itu dipanggil tenaga mekanikal. Okey, kemudian tenaga bunyi. Tahu kan? Benda yang berbunyi tu tenaga bunyi. Kemudian tenaga haba. Itu 9 jenis tenaga. Faham? Boleh? Boleh, Yus? Bodam? Dah hilang dah semuanya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Cikgu takkan buat lama Cikgu akan buat rekod ni dalam masa lebih kurang paling maksimum pun 45 minit. Lepas tu cikgu akan stop kelas. Dan cikgu akan minta untuk kamu buat nota, buat latihan Dia tak boleh lama sebab sekarang dia arahan buat Google Meet jangan lama-lama. Nanti data budak habis. Okey. Boleh cikgu teruskan? Cikgu teruskan, dah tak boleh buka pula. Okey. Memastikan kepentingan sumber tenaga dalam kehidupan. Cikgu nak bagi dia besar tadi tak. Okey. Benda ni biasanya akan keluar dalam bahagian A. Kepentingan sumber tenaga dalam kehidupan yang satu memastikan kelestarian, keseimbangan terhadap kehidupan di muka bumi terus berlaku secara semula jadi. Okay, sekarang ni kenapa asas kelestarian ni, subjek ni dibuat ataupun kita sekarang menjaga alam sekitar sebab kita nak menggunakan tenaga yang diwujudkan secara semula jadi. Contohnya apa? Apa tenaga yang semula jadi? Contoh, bukan solar, tenaga cahaya, tenaga ombak. Itu semua yang secara semula jadi. Sebab sekarang ni kita kebanyakannya menjana kuasa tenaga elektrik, kita menggunakan benda-benda yang tidak boleh, tenaga yang tidak boleh diperbarui. Pernah dengar kan? Biasa dengar juga rasa. Lepas ni kamu akan jumpa tenaga yang boleh diperbarui dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey. Sebelum tu, ini yang pertama. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup manusia dalam melakukan kerja harian. Kalau kita tak ada sumber tenaga, kalau kehidupan orang dahulu, kamu lihat dalam rumah dia, orang dulu ada tenaga elektrik tak? Orang dulu. Kalau cerita 60 tahun dulu ataupun 80 tahun dulu, ada tenaga elektrik tak kat Malaysia ni rasa-rasanya? Zaman-zaman, kata ke zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka, tenaga elektrik tak ada. Tapi ada tak tenaga cahaya? Ada. Tenaga cahaya memang bila wujud aja bumi ni, wujud tak tenaga cahaya? Zaman Nabi Adam, ada tak tenaga cahaya? Ada. Sebab
datangnya daripada matahari. So maksud dia kita perlukan tenaga ni untuk melakukan kerja harian. Kalau orang dulu bekerja menggunakan binatang untuk melakukan kerja, betul. Tapi sekarang kita ada kenderaan, ada pengangkutan. Itu semua tenaga lah tu. Okey. Sumber tenaga membolehkan peralatan tenaga, telefon bimbit, tablet, kita nak cas semua benda tu kan. Sekarang ni lah kehidupan kita memang kita memerlukan tenaga. Kalau tak tenaga, je rasa tiba-tiba blackout ni 5 minit, mengeluh kita semua kan. Dengan panasnya lah apa segala benarnya. Sebab tu kita memerlukan tenaga. Ini kepentingan yang ketiga. Yang keempat, industri pertanian juga memerlukan tenaga elektrik. Ada. Okey. Sumber tenaga. 2. Okey. Yang cikgu sebut tadi, kita ada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Yang di mana kebanyakan kita sekarang ni, kita menggunakan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, contohnya petroleum, gas asli, tenaga nuklear, arang batu. Ni semua tenaga-tenaga yang tidak boleh diperbarui. Apa maksud yang tidak boleh diperbarui? Apa yang faham? Ni kalau habis terus. Dia boleh dapat balik, tapi dia memerlukan ribuan tahun untuk mewujudkan dia semula. Sebab benda ni berlaku dulu. Sekarang kita dapat, tapi bila dah habis, dah tak ada dah. Sebab tu sebelum benda tu habis, Yus, sebelum kita tua Yus, kita kena tobat dulu. Betul? Sebelum tua, kamu tengah muda, kena banyak buat amal ibadat, betul? Kalau dah tua, tidak tak ada kederat, baru nak buat, jadi masalah. Sama juga macam kat dunia ni. Sebelum benda tu habis, kan? Kita kena prepare untuk benda tu, untuk menggantikan dia. Seperti mana kamu lihat masa PKP yang pertama, tahun lepas. Bila declare je PKP, PDPR masa zaman tu, kita jadi kelang kabut, betul? Cikgu pun tengah langgang, budak pun tengah langgang. Sebab kita tak bersedia ke arah itu. Tapi bila PKP yang tahun ini, cikgu rasa dia lebih baik. Betul? Dia lebih teratur. Walaupun budak tak masuk habis pun. Sebab attendant kamu akan dia analisis tau. Kaunselor akan call parent kamu siapa yang tak datang terus. Tapi kalau kamu datang, tak datang tu okey lagi lah. Tapi yang mana terus hilang, itu kerja kaunselor untuk hubungi. Sebab rekod kamu, kehadiran kamu ni akan diberi pada kaunselor untuk diambil tindakan. Okey, tidak boleh diperbarui, cikgu sambung. Kebergantungan permintaan bahan api yang tinggi. Contohnya kenderaan kan. Sekarang kenderaan kebanyakan semua menggunakan petrol. Okey, masalah sosial. Masalah sosial maksud dia pencemaran lah. Kekurangan peluang pekerjaan. Yang paling penting ni dua ni. Kenaikan suhu dunia. Yang sekarang ni, kalau kamu pergi Cameron Highland, berbeza dengan kamu pergi, kamu tak pergi, kamu muda lagi. Kalau zaman 20 tahun dulu, Cameron Highland tu sejuk. Suhu dia bawah 10. Tapi sekarang ni kalau kamu naik Cameron Highland, saya rasa dah sama macam kat bawah dah, panas dah. Okey, sebab tenaga yang kita gunakan ini, dia akan dibebaskan menghasilkan gas apa? Kenderaan, asap kenderaan membebaskan gas apa? Gas apa? Karbon dioksida. Okey, nanti cikgu akan cerita apa maksud dia rumah hijau. Kami biasa dengar rumah hijau kan? Faham tak apa dia maksud rumah hijau? Ada yang faham, ada tak faham. Tak apa, nanti tentang rumah hijau cikgu akan cerita apa maksud rumah hijau. Okey, asap kenderaan membebaskan gas karbon dioksida. So, siapa nak sedut gas karbon dioksida ni? Siapa yang nak ambil? Pokok. Dan pokok pula banyak kita dah tebang, betul? Pokok dia keluarkan oksigen. So, bila benda tu dah tak balance, kita tebang banyak pokok sebab kita nak buat kawasan perumahan banyak, kawasan industri banyak kan. So, dia dah tak balance, lama kelamaan suhu dunia akan meningkat. So, apa kesan dia kalau suhu meningkat? Dunia meningkat ni. Kesan kita tahu kat mana?
Kita dah memang rasa macam ni lah. Suhu dalam 30, pagi ni sejuk sikit sebab hujan kan. Apa kesan dia kalau suhu dunia meningkat terhadap alam sekitar kita? Apa kesan dia? Okay. Kesan yang paling besar adalah di kutub utara dan di kutub selatan. Okay. Kutub utara, kutub selatan, tempat yang paling sejuk dekat dunia ni. Dekat sana suhu dia paras beku, bawah 0 darjah Celsius. Tapi sekarang di sana ais-ais dia dah banyak yang cair disebabkan suhu dah makin meningkat. So bila ais dia cair, dia akan meningkatkan kandungan air laut, menyebabkan kawasan-kawasan rendah tenggelam. Sekarang ni dah banyak pulau-pulau kecil tenggelam disebabkan oleh kenaikan suhu dunia menyebabkan paras air laut meningkat. Sebab tu sekarang ni dunia nak cuba kawal. Tapi hakikatnya benda tu tetap akan berlaku sebab Tuhan dah sebut dalam Al-Quran dah. Kiamat akan berlaku dan benda tu mesti akan berlaku. Kita tak boleh elak. Walaupun kita tahu. Tapi benda tu tak boleh elak. Okay? Sebab benda tu kena berlaku. Barulah berlakunya kiamat. Itu yang tidak boleh diperbaharui. Kemudian yang boleh diperbaharui. Sekarang ni banyak kita nak pakai benda-benda ni yang boleh diperbaharui. Sebab tenaga yang boleh diperbarui, dia tidak mencemarkan alam sekitar. Dan kebanyakannya pula, dia adalah percuma. Betul? Okay? Contohlah katakan kenderaan menggunakan solar. Kamu beli tak matahari? Cahaya matahari? Tak. Yang kamu kena beli apa? Kereta tu je, betul? Tapi kalau kamu pakai tenaga yang tidak boleh diperbarui, lepas kamu beli kereta, kamu kena isi minyak sepanjang masa. Tapi kalau tenaga boleh diperbarui, kamu tak payah. Kamu hanya menggunakan tenaga cahaya matahari yang percuma. Ataupun kamu boleh gunakan angin untuk jana kuasa elektrik. Okay? Benda ni dalam PBS ada. Kamu kena buat satu projek kalau kamu nak dapat band 6. Yang melibatkan tenaga yang boleh diperbarui. Contohnya kamu buat kereta solar ke, kamu buat bot solar ke, ataupun kamu buat kipas angin solar. Benda tu cikgu akan suruh kamu buat nanti untuk melayakkan kamu dapat band 6 dalam modul sumber tenaga. Okey, contoh-contoh tenaga tu lah tenaga cahaya, air, angin, ombak, geothermal, biogeosim. Ini semua contoh-contoh tenaga. So sumber dia murah, selamat, mesra. Okay, bukti negara maju. Sebab tu siapa negara yang banyak menggunakan tenaga yang boleh diperbarui, dia dikonsider negara maju. Dekat Jepun dah banyak dah kereta solar. Tapi dekat Malaysia tak ada lagi kereta solar. Kita baru sampai kereta elektrik. Okay, apa beza kereta elektrik dengan solar? Beza tak? Halo? Beza tak? Okey, kereta elektrik dia kena charge dulu. Okey. Maksud dia kalau kereta solar kamu tak charge bateri dia. Betul? So siapa yang charge bateri? Tenaga cahaya melalui solar panel. Tapi tenaga kereta elektrik kamu kena charge. So bila kamu charge, kamu gunakan tenaga elektrik, betul? So, tenaga elektrik tengok pula. Kamu jana tenaga elektrik tu macam mana? Lepas ni kamu akan tahu. Macam mana kita nak jana tenaga elektrik juga akan ajar kamu. Okay. Itu bukti negara maju. Kemudian meningkatkan kualiti hidup. Sihat. Bila alam sekitar kita bersih, kita akan sihat. Memelihara alam sekitar, melindungi ekosistem, kualiti udara dan air kita lebih bersih. Ini contoh tenaga yang boleh diperbarui. Ini contoh-contoh lah. Semua tenaga yang boleh diperbarui. Kita ada biomass. Nanti juga ajar apa maksud dia biomass, solar, water, okey. Ini contoh-contoh. Okey, keperluan semua tenaga yang boleh diperbarui. Tujuan dia. Satu, macam disebut, kurangkan pencemaran. Sebab tiada pembebasan gas karbon dioksida berlaku. Kereta elektrik tak ada membebaskan gas, asap. Tak ada. Okey. Kemudian sumber sedia ada. Maksud dia tenaga cahaya kita dapat percuma, air percuma. Okey. Bila sedia ada, dia dapat jimatkan kos sebab kita tak beli.
Kemudian bila tak beli, kita tak membazir. Kemudian mengelakkan gangguan ekosistem. Ekosistem ni maksud dia kehidupan kita tau. Kita saling memerlukan. Ekosistem ni maksud dia termasuk daripada tumbuhan, binatang. Okey? Okey, benda-benda ni dia berkait. Itu namanya ekosistem. Kita tak boleh hidup kita sahaja tanpa binatang. Sebab binatang juga adalah satu sumber untuk kita. Kita tak boleh hidup tanpa pokok. Okey? So itu maksud dia ekosistem. Yang akhir sekali, jaminan kelangsungan sumber tenaga. Maksud dia benda tu tak akan habis. Okey. Ini cikgu akan simpan besok. Untuk hari ini, kita berhenti setakat. Hai. Orang nak habis kelas baru Adi masuk. Okey. Dah, baiklah masuk 10.30. Puas hati. Okey. Okey cikgu ulang balik yang kita belajar sekarang ni. Cikgu nak sebagai latihan kamu buat notah sampai muka surat ni, keperluan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Kemudian mana dalam saya cuba tutup dulu. Okey, kemudian buat buku notah ni, buat ringkas yang kalau kamu rasa kamu nak dapat A, buatlah detail sikit. Kalau nak dapat B, buat ringkas sikit. Kalau nak dapat E, tak payah buat. Sebab bagi cikgu, kalau E tu dah fail dah bagi cikgu. D dengan E bagi cikgu dah fail. So, ni bergantung pada kamu. Buat, sebab bila kamu buat nota ini, bila nak exam, kamu tak payah nak baca buku teks. Okay. So, buat sumber tenaga ni. Okay, sampai muka surat. Okay, ni cukup. Okay, sampai ni je. Sampai muka surat 21 ni je. Okay. Maksud dia daripada lepas ni cikgu habis kelas, kamu habis kelas 10.30. Cikgu habis kelas awal sebab cikgu tengah record ni. Kamu buat bab 3 ni sampai muka surat 21 daripada muka surat 19. Itu satu latihan untuk kamu. Yang kedua, buku latihan yang belakang dia sumber tenaga, kamu buat daripada soalan 1 sampailah soalan sumber tenaga, kesan ekonomi, tenaga yang diperbarui, tenaga yang tidak boleh diperbarui, tunjukkan jana kuasa tak payah, sampai nombor 6. 1 sampai 6. Boleh? Tak banyak Boleh tak? Boleh tak? Okey. Buat sebab sekarang ni macam juga sebut bila PKP ni, dia semua bergantung pada kamu. Kamu nak berjaya, cemerlangnya kamu bukan sebab cikgu. Sebab kamu memang tak pergi sekolah dah. Dan cikgu rasa benda ni akan berlanjutan. Kau jangan harap 14 hari bulan 6 kau nak pergi sekolah. Confirm tidak. Cikgu rasa mungkin sekolah mungkin bulan 8. Paling awal pun cikgu rasa bulan 8. Lepas tu kalau kamu tak masuk kelas, tapi cikgu buat inisiatif. Okey. Yang tak ada kelas cikgu, contohlah besok pagi kita mula pukul 8 kan, pukul 7.30 kan. Pakat-pakat semua tak datang kelas cikgu. Cikgu seorang dia cakap seorang-seorang. Cikgu akan share video. Okey, kamu tengok video cikgu. Kalau kamu nak nipu cikgu pun boleh nipu, tak ada masalah. Kan? Kamu buka tulis nama dah tengok. Terpulang pada kamu lah, dia bergantung pada kamu. Kalau kamu rasa nak belajar, kamu tengok, habis kamu tengok dekat bawah tu ruangan komen, kamu tulis nama. Okay, termasuk juga yang kelas hari ni, yang tak ada ni, kalau dia tengok video cikgu akan upload video cikgu lepas ni. Lepas dia tengok, dia tulis nama, cikgu consider untuk kelas hari ni dia hadir. Okay, buat masa ni yang ada online, ya. Tak cikgu akan bagi lepas ni dalam grup. Okay, kamu klik je dia akan buka. Okay, so yang datang kelas cikgu tak payahlah buka. Tapi kalau kamu nak buka lah, tak ada masalah. Tapi maksud dia kalau contohnya besok bodam tak datang kelas kan, bangun tidur pukul 10 baru bangun. Sudah lah, dah habis kelas. So, kamu buka YouTube cikgu, kamu dengar cikgu mengajar dalam YouTube. Kemudian kamu tulis di bawah itu nama kamu, bagian ruangan komen. Cikgu akan consider kamu hadir pada hari tersebut. Cuma cikgu akan letakkan di bawah kategori offline. Boleh? So, kamu tak ada alasan pada cikgu yang, cikgu saya tak masuk kelas, saya tak ada data. Cikgu sebab kamu boleh tangguh benda tu.
cikgu akan share video ni. Boleh? Okey, maksimum cikgu akan buat video ni 45 minit. Boleh? Boleh tak? Okey. Kalau boleh, kita sambung besok pagi. Okey, besok pagi cikgu rasa kalau pukul 7.30, memang idaklah kamu bangun. Ada yang bangun, ada yang banyak yang tak bangun. Cikgu akan share PowerPoint cikgu ni dulu dalam grup. Okey, kita akan mula kelas pukul 8. Sebelum siapa yang dah bangun awal tu, kamu bolehlah tengok slide cikgu ni dulu. Boleh mula buat nota, boleh buat apa yang patut, buat latihan pun boleh. Kemudian mula pukul 8, cikgu akan mula mengajar. Sampai kurang dalam 45 minit. Kemudian cikgu akan suruh kamu buat latihan. Okey? Okey. Kalau tak ada, cikgu rasa itu saja. Sekian, terima kasih.